Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Sebelum kita masuk pada ibarat yang seterusnya sebagai pengukuhan, saya akan baca daripada kitab Al-Ashbah wan Nadhair yang sepatutnya dipelajari lah, menjadi pelajaran wajib bagi mereka yang mempelajari ilmu fiqh. Al-Ashbah wan Nadhair. Semalam kalau masih ingat, dinyatakan kalau seseorang itu telah berniat pada waktu malam, lalu dia memutuskan niatnya, maka batallah niat lama, dia perlu niat baru. Kalau qat'un niyah itu berlaku sebelum subuh, kalau berlaku qat'un niyah itu di siang hari, maka dia tidak memberi mudarat. Bila kita membicarakan berkaitan dengan niat, ada yang disebut sebagai syarat-syarat sah niat. Antara syarat-syarat sah niat ini ialah tiada munafi, tiada perkara yang bertentangan dengan niat yang kita buat. Kalau kita buat perkara yang bertentangan dengan niat, maka niat kita jadi tak sah. Ada beberapa perkara yang dikira munafi bagi niat. Antaranya al-qat'u. Itu dia punya munasabah. Ada lagi yang lain. Antaranya al-qat'u, iaitu memutuskan niat. Jadi, dia bagi contoh lah, orang tengah semayang, belum habis lagi, dia putuskan niat. Dia berniat untuk tidak mahu meneruskan solatnya. Tetapi, semalam ada nyatakan ada beza solat dengan taharah. Mereka yang mengatakan batal juga kalau dia niat putuskan taharahnya, itu dia cuba mengkiaskan dengan solat. Maka akan dijawab bahawasanya itu dikira qiyas ma'al fariq. Tak sama syan solat dengan syan taharatul lain. Tapi memang ada pendapat yang mengatakan kalau satu orang dia tengah ambil wuduk, dia niat tidak mahu meneruskan ambil wuduknya, maka yang dia dah buat sebelum tu batal. Yang dia dah buat sebelum tu batal. Sekira-kira kalau dia nak teruskan semula, dia kena ambil wuduk daripada awal balik, seperti mana batalnya sembahyang. Tetapi muktamad dia nawa qata'at tahara athna'aha lam yabtul ma madha fil asah. Tak batal. Nampak tak? Fil asah menunjukkan bahawasanya masalah itu ada khilaf, lakin dia kena tajdid niat. Tajdid niat diperlukan. Okey. Yang ada kaitan dengan puasa. Ini ibarat ni. Dia sebenarnya Ashbah wan Nadhair ini dia sedap kalau kita belajar lepas minhaj. Dia banyak petik ibarat-ibarat dalam minhaj. Dan bukan semua yang dia sebut muktamad, bukan, kita tak boleh jadikan kita Ashbah untuk ambil ahkam. Kadang-kadang yang dia sebut pun tidak muktamad juga. Tapi ambil macam mana qawaid fiqhiyah itu ditatbikkan. Nawas sauma min al-lail thumma qata'a an-niyata qabla al-fajri saqata hukmuha lianna tarka an-niyati ضد النية بخلاف ما لو أكل بعد لا تبطل لأن الأكل ليس ضدها. Itu dia punya ilat dia. Kenapa kalau dia dah niat malam, dia memutuskan niatnya, maka dia telah buat munafi. Dhid itu munafi dengan niat, maka niat yang telah berlaku itu batal. Dia perlu niat yang baru. Ada satu masalah yang lain. Itu kita bawa dua masalah je lah. Dia fiqh ni antara kerja dia hafal lah masalah. Kalau, maka. Maksudnya kalau begini, maka jawapan dia. Antara munafi dengan niat ini adalah taraddud. Tidak jazam. Bila satu orang dia tak jazam dalam niat, dia niat tu tak jazam. Bila dia niat tu tak jazam, maka niat tu tak sah. Faham? Inilah jawapan kepada surah semalam. Rupanya yang soalan yang dipetik daripada Syekhuna itu tentang surah pertama, surah kedua kan? Satu orang yang kenapa surah pertama tu surah yang kata tak sah tu ditanggung begini. Surah yang kata tak sah tu surah dia begini, dia niat. Masa dia niat tu dia taraddud. Sekarang ini dah
subuh ke atau masih malam. Faham? Kalau dia niat macam tu, maka kira puasa hari tu tak sah. Sebab dia niat itu dalam keadaan tidak ada apa? Jazam kepada keadaan kesahihan niat dia tersebut. Jadi kena ingat niat ni, syarat dia, asal syarat niat ni ialah apa? Adamut taraddud, tak boleh taraddud dalam niat. Tetapi ada beberapa masalah dalam fiqh, walaupun ada unsur taraddud dalam niat, dimaafkan. Bila ada uzur, dimaafkan. Okey, kita bagi satu contoh. Satu orang dia ada tinggal satu semayang, satu waktu. Tapi dia tak ingat semayang apa. Zuhur, asar, subuh. Apa yang dia perlu buat? Dia kena semayang 5 waktu. Subuh sampai isyak. Dalam 5 tu adalah yang dia tinggal tu. Tapi dia kan tak pasti. Tapi walaupun jadi cara nak selesaikan masalah ni segi fiqh, kita guna kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Cara nak confirm kan dia buat 5. Dalam 5 tu ada lah. Tapi bila dia buat kelima-limanya, dia memang yakin yang ditinggal satu. Yang dia kena qada tu satu je, bukan 5. Maknanya masa dia takbir untuk sembahyang pertama ke kedua, ada taraddud. Betul ke sembahyang ni yang aku tinggal, betul tak? Mestilah ada unsur taraddud. Tetapi tetap kita hukum sah. Kalau kita hukum tak sah, maka tak ada dah jalan lain untuk dia nak sempurnakan qada dia. Jadi walaupun ada unsur taraddud, maka dimaafkan. Sebab itu dalam qawaid fiqhiyah, kebanyakan masail dia adalah aghlabiyah, bukan kulliyah. Kebanyakan masailnya adalah aghlabiyah. Sebab itu dia tak memadai orang tu dia belajar kaedah je tanpa dia tahu furuk dalam kitab. Sekarang ini banyak pelajaran macam tu. Belajar maqasid, belajar qawaid tanpa pernah masuk dalam furuk, percambahan ataupun lautan furuk. Maka terus pakai kaedah tu dan diambil secara kulli, maka dia akan mendatangkan salah dalam hukum lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, salah lah. Walaupun masalah itu kaedah, walaupun kaedahnya begitu bunyinya, tapi ada masalah mustathnah. Ada suar mustathnah. Suar mustathnah itu dia ada ciri-ciri khas lah yang menyebabkan dia jadi mustathnah. Jadi perkara itu hanya didapati dalam kitab furu' ataupun dalam kitab qawaid juga yang mengambil ihtimam, menyatakan surah-surah yang dikecualikan tersebut. Sebab itu cara belajarnya furu', belajar furu' dulu baru belajar qawaid. Furu' dulu baru belajar qawaid fiqhiyah. Sebab qawaid fiqhiyah ini adalah ilmu yang terhasil daripada furu'. Bukan furu' ni terhasil daripada qawaid. Bukan. Ini yang telah menghasilkan kesimpulan daripada qawaid. Sebab itu qawaid juga ada yang perkara yang khilaf. Qawaid ini terpakai dalam mazhab Syafi'i, tidak terpakai dalam mazhab Hanafi. Menunjukkan qawaid itu bukan terus asal diambil kesemuanya daripada nas. Ialah usul pun ada khilaf kan, usul fiqh. Okey, memadai 2 furuk tu untuk kita apa? Kita muzakarah balik berkaitan dengan kaedah fiqhiyah. Okey? Dan dengan sebahagian tatbiknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kita sambung lagi pada masalah ta'yin. Disyaratkan wa syurita li fardhihi tabyitun wa ta'yinu limanwi fil fardhi ka ramadana aw nadrin aw kafaratin bi an yanwiya kulla lailatin annahu shaimun ghadan an ramadan awil nadhar awil kafarah wa illam yu'ayyin sababah. Sampai situ semalam, sampai ibarat ni. Tidak, walaupun ta'yin itu wajib, tapi dia wajib fil jumlah. Dia tak wajib ta'yin atas ta'yin. Okey. Puasa tu adalah puasa fardu. Tapi oleh kerana puasa fardu ni banyak, dia kena ta'yinkan. Fardu Ramadan. Khalas. Kalau nazar, fardu nazar.
fardu kafarah. Dia dah ta'yin tu, kafarah tu dah ta'yin. Kalau ta'yin atas ta'yin, kafarah zihar. Itu dipanggil ta'yin atas ta'yin. So wajib tak ta'yin atas ta'yin? Maka tidak wajib. Tidak wajib. Tengok di sini. Tak wajib. Wa illam yu'ayyin sababaha. Kalau dia ta'yinkan sebab itu, dia telah ta'yin atas ta'yin. Maka daripada sini kita dapat faham dalam surah ini memadai ta'yinun fil jumlah. Ta'yin fil jumlah. Ini pun perbahasan memang ada dalam kitab qawaid. Contohnya, adakah orang bila dia sembahyang berjemaah, dia kena ta'yinkan siapa imam dia? Berimamkan fulan, nama. Tak wajib. Tak wajib. Tapi dia mesti niat sebagai makmum. Sebenarnya bila niat sebagai makmum, dia fil jumlah telah apa? Berniat untuk apa? Berimamkan dengan orang kat depan dia lah. Fil jumlah. Kan? Tapi ta'yin atas ta'yin, siapa orang tu tak wajib. Faham? Tidak wajib. Nanti kita akan belajar lagi. Tidak wajib dia menyatakan Ramadan tahun ini. Tak wajib. Tak wajib tahun ini. Itu dah ta'yin atas ta'yin. Tidak wajib. Okey. Falau nawassawma an fardihi. Kalaulah seseorang itu dia niat puasa an fardihi. Dia ni ada sesuatu puasa fardu yang dia kena buat lah. Maka dia niat, aku nak puasa puasa yang wajib atas diriku. Itu maksud falau nawassawma an fardihi. Dia ni apa? Aku nak aku nak melakukan puasa yang wajib atas diriku, wajib je. Wajib, sebab wajib puasa atas seseorang dia ada macam-macam sebab kan. Sebab itulah, sebab ni lah, sebab. Jadi tak sah. Lam yakfi. Falau nawa, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Mana lompat pula. Falau nawa sawma an fardihi lam yakfi. Sebab apa tak memadai? Apa syarat yang gagal? Tak ada ta'yin. Tak ada ta'yin. Jelas. Kemudian au farda waqtihi lam yakfi. Tak memadai. Farda waqtihi tu kalau bahasa Melayu terjemahannya, aku nak puasa yang sekarang ni wajib atas aku. Tak kisahlah wajib apa benda pun, yang sekarang ni wajib, aku nak puasa. Itu maksud fardha waqtihi. Pada waktu sekarang apa yang wajib, itulah yang aku nak puasa. Tanpa dita'yin apa. Sekarang ni apa yang wajib atas dia? Qadha. Apa wajib atas dia? Ramadan. Apa wajib atas dia? Walaupun sekarang ni kalau sekarang Ramadan, yang wajib fardu waqtihi adalah Ramadan. Tidak memadai. Tidak memadai fardha waqtihi, bahkan dia kena apa? Dia mesti ta'yin. Jadi bila itu cara penerangan dalam fiqh. Mula-mula kita bawa kaedah, lepas tu kita bagi contoh. Contoh tu untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap kaedah. Tadi kita kata tak perlu wajib ta'yin. Maka dibawalah surah-surah yang tak ada ta'yin. Daripada surah ni kita faham, oh tengok kenapa surah ni tak sah. Sebab dia bertentangan dengan syarat yang disebutkan tadi, perlu ta'yin. Itu cara imbal. Bawa kaedah, jangan tinggal tanpa contoh. Jadi pemahaman terhadap kaedah tadi ke usul tadi tidak sempurna, maka disusuli dengan contoh, maka dia mengukuhkan pemahaman. Naam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man alaihi qada'u ramadanaini au nadrin au kafaratin min jihatin mukhtalif. Allahu Akbar. Dia kata kalau orang itu dia ada 2 bulan Ramadan yang dia kena qada, ataupun nazar, ataupun kafarah daripada jihah yang mukhtalifah. Maknanya dia ada
nazar A, nazar B, nazar C, dia ada kafarah A, kafarah B, kafarah C, maka lam yushtarati ta'yinu. Tidak disyaratkan akan ta'yin. Dia tak perlu ta'yin. Okey, dia puasa qada esok. Dia tak perlu ta'yin ini puasa qada untuk tahun fulan. Tak perlu. Kalau dia tak ta'yin pun, puasa qada itu sah. Kalau dia tak ta'yin pun untuk nazar yang mana, maka nazar itu hukumnya, puasa itu hukumnya sah. Kalau dia tak ta'yin untuk kafarah mana pun, sah. Sebab apa dia kata? Ilat dia, littihadil jins. Sebab Ramadan tahun lepas ke, tahun sebelum itu ke, semuanya adalah qada Ramadan. Sama je. Jins yang sama iaitu qada Ramadan. Jins yang sama iaitu nazar. Dia tengok jins, bukan tengok nau. Kan? Sebab kafarah dia ada nau. Nau apa? Ini kafarah zihar, ini kafarah yamin dan seumpamanya. Dia tidak isyaratkan. Apa dia? Kalau Ramadan kena ta'yin tak? Walaupun dalam bulan Ramadan, dia wajib ta'yin Ramadan. Dalam bulan Ramadan? Wajib. Wajib. Dan mujarrad dari itu sauman fard tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ni. An fardhi. Ramadan dia niat puasa nazar. Dan puasa ta'yin. Cuma saya terbayang-bayang satu kemungkinan iskal. Kemungkinan iskal. Macam mana ayat tu? Iaitu sekarang ni masalah pembayaran fidyah. Yang mana dia ada kesan kalau dia dah qada, dia ada 3 tahun Ramadan yang dia ada culas. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kan. Sekarang ni dia nak mula qada. Dia ada kesan tu. Kalau qada Ramadan pertama dah settle, maka dia tak, gandaan tu tidak akan ada pada tahun berikutnya. Sekarang ni dia puasa qada. Puasa qada tu boleh jadi untuk tahun ketiga, boleh jadi untuk tahun kedua, boleh jadi untuk tahun pertama. Kalau dia jadi untuk tahun ketiga, maka akan masih berlaku wujudnya gandaan untuk tahun pertama. Jadi di situ zahirnya lah. Dia bukan daripada segi wajibnya ta'yin. Tapi kalaulah dia tak ada ta'yin. Kalaulah dia tak ada ta'yin, maknanya ini untuk Ramadan tahun ke berapa. Memang sah. Tapi soalannya, dia akan jadi untuk Ramadan tahun ke berapa. Kalau kita membahaskan daripada sudut apa? Daripada sudut fidyah. Saya belum pernah jumpa ibarat lah membahaskan benda tu. Apa kaedah yang nak terpakai? Kalau kita tengok daripada sudut menggugurkan zimmah dia, kita ambil yang paling pertama lah. Yang paling awal berada dalam tanggungan zimmah dia, maka yang itulah. Sebab dia akan menggugurkan fidyah dia. Mungkin juga yang paling akhir. Jadi kat situ dia punya persoalan dia. Kalau dia tak ta'yinkan, dia akan munsarif, dia akan tertumpu kepada yang mana satu. Kenapa penting kita tanya soalan tu? Untuk kita nak hukum masa nak buat kiraan itu, ini untuk yang mana satu. Tapi kalau dia masa dia qada itu dia ta'yin, itu jelas. Dia boleh je. Dia ta'yin, dia kata dia nak settlekan Ramadan yang baru ni. Padahal dia ada 10 tahun Ramadan. Dia nak settlekan yang paling latest. Bila dia ta'yinkan, maka yang terbaru itulah yang terangkat. Maka masalah gandaan ataupun masalah fidyatut ta'khir tak akan berlaku pada dia. Dia akan berlaku pada yang masih lagi belum settle. Jadi perlu tengok apakah jawapan dia bagi soalan tu. Saya tak pernah jumpa lagi apa ibarat yang menjurus kepada jawapan tersebut. Okey. Wahtaraza biishtirati at-ta'yin fil fardhi 'anil nafli fatasihhu fihi walau muaqqatan an-niyyatu qabla salat. Apabila musannif dia dah terangkan beberapa dawabit, maka kata syarih ni dengan matin orang yang sama, dan telah menjauhkan ihtiraz dengan mensyaratkan tabiid pada fardu. Maksudnya matin tu beliau juga, dan matin telah mengeluarkan dengan
mensyaratkan tabiid pada fardu bila disebut perkataan apa? Fardu. Yang kata kena ada tabiid itu fardu. So kalau dia bukan fardu, tidaklah disyaratkan tabiid. Senang nak faham. Anin nafli, maka tafri' dia fatasihu fihi an-niyatu, maka sahlah padanya, pada apa? Pada nafil. Walau kana naflu muakkatan. Walaupun dia puasa nafil yang jenis ada waktu, tetap dia sah niat. An-niyatu tu fa'il kepada tasih qabla az-zawal. Mudah bahasanya, sebarang puasa nafil boleh apa? Boleh niat siang. Ada satu je puasa nafil tak boleh niat siang. Cuba kita. Dia ada laghaz. Farizul lambat datang. Kan Pak Carlo. Ada satu luz. Kita ada satu jenis puasa sunat yang mesti niat waktu malam. Apa dia? Jawapan dia? Saumul mumayyiz. Puasa mumayyiz. Budak yang dah mumayyiz, puasa dia kan hukum dia sunat. Hukum puasa tu sunat. Itu dia panggil luz, teka-teki dalam fiqah. Uji mindah. Kan? Puasa tu hukumnya sunat. Jadi ada satu puasa yang sunat, dia wajib niat waktu malam. Apa dia? Saumu al-mumayyiz. Okey? Apa dia? Puasa Ramadan. Mumayyiz. Dia puasa sunat tapi dia Itu bukan. Orang tak panggil puasa sunat. Dia jadi wajib. Puasa tu wajib. dia nak puasa sunat. Tapi dia nazar, niat tu nak buat waktu malam. Dia nazar niat waktu malam. Dia nazar niat niat lah waktu malam. Boleh juga contoh nazar. Okey. Lil khabari sahih. Ni dalil dia. Kerana hadis sahih. Hadis sahih yang saya sebut semalam tu lah. Hadis yang Nabi memasuki rumah Aisyah. Hal indakum syai' qultu la qala fa inni idzan asum. Hadis tu. Hadis itu yang menjadi sandaran dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Wa bit ta'yini fihi an-naflu. Dia atah mana tu? Atah mana wa bit ta'yin? Wahtaraza bi ishtirati at-tabyid. Kan? Kat sini wa bit ta'yini wahtaraza bi ishtirati at-ta'yin fihi fil fardi an-naflu. Maksudnya sama jugalah. Dalam puasa nafil tidak wajib bukan wabi ta'yin fihi anin nafli. Nak bagi tahu dia dekat sini dalam i'anah dia kata wabi ta'yin fihi an-naflah. 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 Dia kata macam mana boleh cakap an-naflah pula? Maka dia kata di sini mansub binaz'il khafid. Takdir dia anin nafli. Kalau tak celaru juga tu. Sebab kita tak boleh jadikan, mana boleh jadi fa'il kepada ihtaraza, kan? Jadi maka musannif matin telah mengeluarkan dengan mensyaratkan tabyid ta'yin padanya fardu, puasa fardu. Dia nak mengeluarkan daripada apa? Ihtiraz daripada apa? Daripada puasa sunat. Iaitu puasa sunat tidak diwajibkan dalam niat ta'yin. Tak wajib dalam niat ta'yin. Fayasihu, tengok depan. Fayasihu, maka sah. Fa'il kepada yasih apa dia? An-naflu. Maka sah oleh puasa nafil walau muaqqatan. Walaupun puasa nafil yang ada waktu. Puasa Arafah ada waktu. Puasa Ashura ada waktu. Puasa 27 Rejab, kalau ada lah, ada waktu. Faham?
Maka kenapa dia isyarat dah? Kena ingat tu. Bila dia kata walau muaqqatan, maksudnya ada khilaf. Memang ada ulama mengatakan dalam dalam puasa, kalau puasa tu puasa mutlak, tak perlu ta'yin. Tapi kalau puasa tu ada waktu, kena ta'yin. Dia contohnya hari Arafah kan. Hari 9 Zulhijjah, dia kena niat sahaja aku puasa 9 Zulhijjah. Itu ta'yin tu. Mesti. Seperti mana semayang. Semayang sunat. Kalau semayang sunat itu, semayang yang ada waktu, kan syarat dia ta'yin. Duha, ta'yin. Rawatib, kena ta'yin. Tetapi dalam puasa lain. Jadi kalau kita kalau kita kias tanpa melihat pada kitab, mungkin kita akan nampak, oh kalau dalam sana mesti, sini pun mesti. Tak. Jadi sinilah yang rajihnya, walaupun